Okay. Okay. Anyone else in case you sharing your device, bagi tahu kita banyak tak cukup lagi ni. Baru ada 45 orang. Okay. So for today kita nak continue topic 9. Dah ready semua orang? Boleh mula? Dah ready. Okay. So kita recap a bit lah about what you have learned so far for chapter 9. Okay. Sebab hari tu kita baru masuk sikit je. Just sampai example 3 je saya rasa. Okay. Kita patah balik semula. So topic 9 about random variable. Okay. So for this topic kita ada two main pecahan lah. We have two subtopic yang sangat besar. First is about discrete random variable. Another one would be about continuous random variable. Okay. And then kita fokus hari ni kat bahagian discrete random variable itself dulu. So from discrete random variable, dia ada pecah lagi kepada dua, which are probability distribution function. Nama dia kat situ memang fix macam tu, probability distribution function. And another one would be cumulative distribution function. Okay. If it's probability, then awak punya simbol kena tahulah it's fixed there, capital P kat situ. Nampak capital P dalam soalan awak tahu dah, itu memang probability. Okay, if it's cumulative, the notation dia fixed, capital F. Okay, what's the relation between these two? From probability, nak pergi cumulative, proses kita will be hasil tambah. Awak tambah probability, awak akan dapat cumulative. Ini dah belajar kat topik 6. Kalau kita tambahkan data, kita dapat frekuensi. Sama macam itulah cumulative ya. Okay. And in case it's the other way around, from cumulative, nak pergi kepada probability, kita kena tolakkan data tu. Probability kita tolak satu-satu. Dapatlah, cumulative tolakkan satu-satu, dapatlah probability. Okay, itu relation dia. And then hari tu kita dah masuk juga for probability, kita boleh represent data into 3 types. So kita ada table. Ni kejap. Salah. Kita ada table. Kita ada function. And then last one kita ada graph. Okay, hari tu kita berhenti example 3 sampai lukis graph. Okay, itu je yang recap sikit lah apa yang kita dah belajar. So today kita continue next part, example 4. Alright, so example 4, the probability distribution function, nampak kat situ daripada soalan dia dah bagi, of a discrete random variable, dia dah bagi tahu juga ini case discrete, is given by, we have Px equal to x of k times 4 minus x. Itu function kita dah, dia dah bagi siap-siap, cuma dia tak tulis dalam bentuk piecewise. Okay, where our x is 0, 1, 2 and 3. So given that constant k, find the value of constant k. Okay. So, if this happen, paling senang kita represent to transfer data dalam bentuk table dulu. So, that awak tak buat careless mistake lah. Korang kadang-kadang kira sendiri pun boleh jadi salah kan. 1 tambah 1 jadi 1. So, to avoid this confusion, tak nak avoid kita nak avoid careless mistake, data awak transfer benda ni dalam bentuk table. Okay. So for your table, it's fixed. Atas mesti X, bawah mesti probability. Px equal to X. Okay. So for X part, kita masukkanlah satu-satu nilai X yang ada. So we have 0, and then 1, 2 and 3. Okay. And then for the probability part,
kita substitute lah satu-satu x dalam function. Saya buat satu contoh je dulu. So let's say for x equal to 0. So kita akan gantikan x tu dengan 0. So k 4 minus 0. In this case kita akan dapat 4k. Maksudnya kat bahagian probability when our x equal to 0 would be 4k. Okay, next kita follow lah when x equal to 1. So kalau kita ganti x satu kat dalam tu, dapat berapa probability tu? Tadi kita gantikan kosong, saya dapat 4k. Sekarang kita gantikan satu, dapat berapa? 3K. Okay, 3k. Next, if we substitute 2, 2K. okay, last one, when substitute 3, kita dapat k. Alright. So, dah dapat data dengan clearly macam ni, baru kita boleh jawab soalan. Our problem is, we want to find what is k. Okay. So, the only rule that you have to remember bila kita ada probability is summation of all probability mesti sama dengan berapa? Hasil tambah semua probability? 1, 2. Very good. It must be equal to 1. Ini fix. Ini awak punya rule yang awak mesti ingat lah. The basic properties. Okay. So, summation of all probability. So, kita ada 4 probability just now. So, 4k plus 3k plus 2k. And then last one plus k would be equal to 1. And then kita simplifykan lah. So, all together we will have 10k equal to 1. So, finally our k will be 1 over 10. Itu je cara dia nak cari. Kena ingat rule hasil tambah semua probability mesti sama dengan 1. Kalau awak ingat benda ni, awak boleh dah jawab. Kalau awak tak ingat lah rule tu, awak termendung lah tengok K tu lama-lama. Okay. Settle example 4. Boleh saya proceed? Boleh. Dah siap salin dah? Okay. Kita pergi seterusnya example 5. Okay. So it's still about probability distribution function. And then we have discrete of the function. Ini dia dah bagi function dia. 5 minus x over 10. Kat situ ada salah sikit dia sama dengan sebenarnya bukan equal. Bukannya koma kat situ. This is equal. Okay. Where our x is 4, 1, 2, 3 and 4. Okay. Find the cumulative distribution function. Dia nak ni function of capital F. And then we have to sketch the graph. Okay. So first step, kalau saya biasanya to represent data sama macam tadi. Kita tak nak ada careless mistake. Better kita transfer dulu data ni dalam bentuk table. Walaupun soalan tak minta. Okay. Sebab kita tak nak ada salah cari probability. Alright. So just now kita ada first row mesti X saya pesan fix kat situ. First row mesti X. And then function yang ada dalam soalan tadi probability. Okay. Saya tambah lagi satu row. Soalan kita nak cumulative. F besar saya letak kat situ. Okay. And then our X is 1, 2, 3 and 4. Okay. And then we repeat the same step as before. Kita masukkan satu-satu nilai X into our probability distribution function. So first one substitute X equal to 1. So saya buat satu contoh je. Px equal to 1. So we have 5 minus 1 over 10. So kat situ kita akan dapat berapa tu? 5. 2 over 5. Nah, kita akan dapat 2 over 5. So kat situ kita gantilah 2 over 5. Okay. Next kita masukkan pula X equal to 2. So kalau gantikan X equal to 2, dapat berapa kat situ? 3 over 10. Okay, 3 over 10. Next one substitute 3. 1 over 5. 1 over 5. Good. And then last one substitute 4. 1 over 10. Okay.
1/10. Good. Okay. So, next kita nak cari capital F ni pula, cumulative. Okay, ingat cumulative tu hasil tambah probability. So, kita start dengan first cumulative. So, first cumulative, first probability yang ada lah. So, kat sini 2/5 maksudnya dia sama. 2/5. Okay, next kita nak dapatkan second cumulative when x equal to 2. Kita kena tambahkan dengan yang sebelum. Maksudnya kat sini 3/10 kena tambahkan dengan orang sebelum. So 3/10 plus 2/5 dapat berapa? 7/10. Okay, good one. Alright, next one. Kita ada 1/5 pula. So sama juga tadi, tambahkan dengan orang sebelah. So 7/10 plus 1/5. 9/10. 9/10. And then last one, 1/10 tambahkan dengan yang sebelum. So 1/10 plus 9/10 kita akan dapat 1. Okay. Bila kita stop kat 1 untuk part cumulative, kita dah tahu dah kita betul. Mesti stop dekat 1. Itu fix. Saya highlight. Mesti dapat 1 kat sini. Last column of your x. Kalau hujung sekali untuk nilai x, awak tak dapat 1, maksudnya cumulative function awak dah salah lah kat situ. Something wrong dah. So, awak kena check balik. Mesti ada something wrong kat bahagian probability ataupun awak dah tersalah tambah tadi. Okay. So, ingat highlight dia mesti dapat 1. And then sama juga kalau awak nak check kat bahagian probability, hasil tambah probability tadi mesti sama dengan 1. So, tambahkan lagi tadi. 2/5 plus 3/10 plus 1/5 plus 1/10. Check. Dapat 1 tak? Kalau dapat 1, maksudnya probability awak pun dah betul. Okay, ini mesti betul dulu sebelum kita jawab soalan. Okay. Alright. So, baru kita boleh jawab soalan part A. So, part A, we have to find cumulative distribution function. So, ingat, untuk soalan topik 9, when it comes to function, jawapan kita mesti dalam bentuk piecewise. Piecewise function yang ada banyak-banyak pecahan tu. Okay. So, if it's cumulative, saya start lah dengan cumulative capital F and then kita open bracket besar curly bracket ni because that symbolize your piecewise. Okay. Walaupun dalam table tak ada nombor ni, tapi kita mesti untuk cumulative, it's fixed. You must begin with 0. Itu fix kat situ. Mesti. Kalau tak mula dengan kosong, biasanya nanti dia tolak markah ataupun dia tak bagi markah lah, salah terus. Okay. And then untuk value of x. Okay, kat dalam sini kita ambil nilai x yang pertama. So kat situ 1, so kita akan ada x less than 1. Kita tak letak equal kat sini sebab untuk dalam table 1 tu 2/5 yang punya. So kat sini kita letak x less than 1 sahaja. Tak boleh letak equal. Okay, settle untuk first function. Next kita pergi second function. So kita ambil first value in your table. So we have 2/5 there. So 2/5. Okay, sekarang kita sambung. So 1 included, ambil up to 2. Kat bahagian nombor 2 tu, kita tak boleh letak equal. Sebab dalam table 2 ni 7/10 yang punya. So 1 letak equal, 1 lagi jangan letak equal. Okay. Next saya ambil pula yang ketiga. Yang tadi dah settle 2/5. Kita sambung next one 7/10. So 7/10 when our x is from 2 included up to 3. Bahagian 3 tu excluded. Tak boleh ada equal sign juga. Okay, continue. Next one we have 9/10. So our fourth row will be 9/10 when it comes to 3 included up to 4 excluded. Okay, and then last one, our last value in your table would be 1. Okay, so last row kita 1. Patutnya daripada 4 up to infinity. Tapi dalam inequalities kita takkan tulis infinity macam ni kan. Nampaklah tak pandai tu. Dan melupakan semester 1 kita tak boleh tulis macam ni. Maksudnya kena terbalikkan simbol. So dia akan jadi x greater or equal to 4. At least 4 kat situ. Yang bahagian first row ni pun sama. Dia sebenarnya from negative infinity up to 1. Tapi takkan kita nak tulis infinity kat dalam inequalities. Tak boleh. Sebab tu dia jadi x less than 1 je. Okay. Itu syarat untuk cumulative distribution function. Our first row of
cumulative must begin with 0. Saya dah ulang 3 kali, jangan buat salah lagi. Our last row function must stop at 1. Itu syarat pertama orang akan tengok cumulative function. Kalau tak mula dengan kosong, tak stop kat 1, biasanya dia nak tengok lah nanti tengah-tengah awak tu confirm dah salah lah sebab awak tak bermula dengan benda yang betul. Okay. And then your range, your domain of X, sign tu kena hati-hatilah. Kita punya mana nak letak equal, yang mana tak perlu letak equal. Which one is included, which one is excluded, you have to refer to your table. Okay. Ada apa-apa nak tanya untuk function cumulative? Tak ada? Okay je? Okay. Alright. Okay je. Kita sambung seterusnya. Part B, we have to sketch the graph. Okay. Bila nak lukis graph, kalau kita dah ada function ni, kita jadi senang sebab kita just nak map je apa yang kita dah tulis satu-satu kat dalam bentuk piecewise ni. As usual, since it's graph, you must have your axes lah. So, X would be X. Part CY ni kita kena letak capital F, our cumulative. Part C must be label, jangan salah label. Itu markah selalunya. Okay. And then label our value. So we have 1 up to 4 X value tu. So saya letaklah 1, 2, 3 and 4. Okay. And then kita label juga our cumulative. So we have 0. And then tadi 2 over 5. 7 over 10. 9 over 10 and then last one 1. Okay. So sekarang kita nak lukis satu-satu function yang ada. So kita start dengan first row. It's 0 when X is less than 1. So kosong, X kita 1 less than 1. Ini recap balik about topik tu semester 1. So kalau kita punya ni excluded, so kita kena buat white dot macam ni. And then the less than 1, so it goes to negative infinity. So bila kita nak tunjuk ke arah negative infinity, kena letak arrow kat situ. Okay, next kita pergi 2 over 5 from 1 up to 2. So 1 included, so kita kena letak black dot up to 2. 2 excluded, so white dot balik kat situ. Kita sambung seterusnya. 7 over 10 from 2 up to 3 sama. 2 is included. Up to 3. 3 to excluded. Moving on. 9 over 10 from 3 up to 4. So 3 included. Up to 4 excluded. And then last one for 1 when it's at least 4. So included kat situ. Since dia goes to positive infinity, so ada arrow. And this is the graph for cumulative distribution function untuk discrete random variable. Shape dia memang fix macam ni, dia memang bentuk tangga tu, naik satu. Then dia punya ni ada included, ada excluded. Kena ingat lah. So yang mana satu nak included, excluded based on your function just now lah. Sebab tu kat sini penting. So jangan salah buat yang mana ada equal, yang mana tak ada equal. Kalau situ salah, confirm graph awak akan jadi mengarut lah. Okay. Settle untuk cumulative graph. Ada apa-apa nak tanya? Kau okay je? Okay. Okay. Alright. Saya proceed. Dah Siap dah lukis graph? Cantik dah graph awak? Cantik. Okay. Kita pergi seterusnya. Okay. So, dalam bahagian ni pun, dia boleh tanya benda lebih kurang macam topik 6 tapi jawapan kita in term of probability. So, first thing they can ask about median. Okay. Median as we know it's actually half of your data kan, middle data. So, macam mana kita nak cari data tu? So, kita kena pakai ni. Sama ada hasil tambah probability kita cari bila masa kita dapat half. Ataupun lagi senang kita guna kat bahagian cumulative. FM equal to half.
So daripada situ kita boleh dapat median. Okay. And then yang ni just nak highlight lah, notation for probability. When it comes to probability, ingat it's capital P. And then when it comes to, yang tu bukan dia nak cakap probability, dia nak cakap cumulative sebenarnya. Betulkan sikit dalam nota. When it comes to cumulative distribution function, and then notation kita would be capital F. Okay. So kalau dia dah bila minta median, dia boleh juga minta mode. So macam mana nak cari mode? Mode would be highest probability. Dia lain sikit je daripada topik 6. Kalau topik 6 mode tu highest frequency, sekarang kita buat topik 9 dia jadi highest probability. Okay. Kalau median kita nak cari probability yang tengah-tengah, data dia tu apa. Okay. Kita try jawab soalan. Proceed next one, example 6. So we have a probability distribution function. Dia dah bagi cantik dalam bentuk table tu. Okay. A, find the cumulative distribution function. Ni sama macam tadi. Next we have to sketch the graph. After that find the median. And then last one we have to find the mode. Okay. So table ni dah ada cantik. Kita tak payah nak buat table macam tadi kan. Cuma kita kena tambah another row. Ini kalau exam jangan conteng macam tu tau. Maksudnya kalau masa exam, awak lukis baliklah table ni dalam kertas jawapan awak. Salin balik table ni. And then add another row for cumulative. Capital F there. Okay. So now we want to find the cumulative distribution function for each x. So kita start macam tadi. So we have 1/8 kat situ. So itu kita bermula. Next one, probability tu nak dapat kita kena tambahkan dia. Awak boleh buat 3/8 tambah 1/8 ataupun macam ni lah nak tambahkan orang atas. Boleh juga. So kita akan dapat kat situ. Penuh betul. Yes, half. Jawapan mesti in simplest form Maksudnya kat sini kalau 1/8 plus 3/8. Janganlah tulis 4/8. Kena simplest form. So half lah. Okay. Next one, half plus 3/8. 7/8. 7/8, good. And then last one, 7/8 plus 1/8, kita akan dapat 1. Okay. Sama macam tadi, kita dah stop kat 1, kita dah tahulah kita berada di jalan yang benar. Kalau tak dapat 1 kat sini, something wrong. Then you have to check back lah. Ada something yang awak dah salah tambah sebenarnya. Okay. So kita nak jawab cumulative function. Ingat kalau function mesti dalam bentuk piecewise. Okay. So open up. Tajuk mesti betul. Ingat kat situ cumulative mesti capital F. Mesti bermula dengan 0. Okay, ambil value yang first ada dalam table. So we have 0 there. So dia akan jadi X less than 0. Jangan letak equal sign kat sini. Okay, next baru kita ambil first value in our table. So we have 1/8. And then baru kita includekan 0 tu. So 0 included up to 1 excluded. Moving on, second value in our table. So we have half. So it's from 1 included up to 2 excluded. Okay, next one, 7/8. So it's from 2 up to 3. And then last one, kita stop kat 1 when it's at least 3. Pattern dia sama je setiap kali, nombor dia je yang akan berubah-ubah. X tu pun boleh berubah-ubah. Okay, settle untuk function. Moving on, part B, we have to sketch the graph. Sama macam tadi, first jangan lupa mesti lukis paksi and your axis must be label. X will be X and then paksi Y akan jadi cumulative, capital F. Okay, next label value of your X. So we have 0, 1, 2, 3. And then label your cumulative. So we have 1/8, half, 7/8, and then 1. Okay. Now kita dah boleh start lukis. So kita start dengan when it's less than 0, dia jadi 0. So kat bahagian 0 tu ada bulat and then it goes to negative infinity. Okay.
Next one. From 0 up to 1, 1 over 8. So kat sini, included up to 1. Kat sini kira dia melibatkan paksi lah. Macam tadi kebetulan data kita bermula dengan 1. So masih tak langgar paksi sangat. Okay. Next one. Half from 1 included up to 2. Okay. Next one for 7 over 8. So from 2 up to 3. And then last one. When it's at least 3, probability kita 1. So goes to positive infinity. Okay. Siaplah graf. Kalau tengok shape dia setiap kali memang macam ni lah, sama je. Cuma nilai kat bahagian probability tu, cumulative tu nilai dia je yang berbeza dengan nilai X yang akan berbeza. Shape memang sentiasa macam tu lah. And then ingat dia mesti stop dekat 1. Mesti bermula dengan kosong. Sama dengan function tadi lah. Must begin with 0, must stop at 1. Kalau terlebih ataupun terkurang, something wrong. Okay. Settle. Now kita nak jawab median dengan, saya kata balik. Kita nak jawab median dengan mod. Okay. Boleh? Dah siap dah graf? Dah. Okay, kita pergi part C, median. So, in order to find median, remember the formula just now, kita boleh guna P, kita boleh guna F. Bila masa, awak tengoklah apa yang awak dah ada. So, sekarang ni dalam soalan kita dah memang ada dah cumulative F besar. So, kita guna je tu. Fm equal to 0.5. Tulis dulu benda tu. Itu memang tulis. Ini nak tunjuk kita faham sebenarnya macam mana. Sebab dia tak ada jalan kerja lain ni. Kita terus tulis ni je. Fm equal to 0.5. Okay. After that, awak boleh tengok kat mana-mana. Tengok kat table nampak, kat function nampak, kat graph pun nampak. Saya pergi kat table yang paling senang. Okay, cari. Kat bahagian F tu, ada tak 0.5? 1/2, 0.5. Nilai yang sama kan? Ada. Ya. Ada kat situ. Okay. So, from there kita tengok nilai X dia berapa. So, nilai X dia 1. Maksudnya, median kita 1. M tu. Median tu M kat situ. Median kita 1. Itu je. Dia tak ada jalan kerja lain. Kita memang tengok kat mana ada 0.5 terus dapat. 1 markah. Dia memang macam tu je. Yang penting yang saya boxkan tu, itu kena tulis. Itu markah jalan kerja. Okay. Next one. D. Mod. Ke. Mod as your notes before, kita kena ingat dia punya tips is highest probability. Okay. So, highest probability, ingat mesti tengok kat tempat yang ada P lah. Jangan tengok kat F. F tu cumulative. Kalau tengok cumulative memang sentiasa 1. Nanti paling tinggi kat situ kan? Tak boleh. Kita kena tengok kat bahagian probability. Okay. So, from probability side, highest probability kita berapa kat sini? 3/8. 3/8. Berlaku kat dua tempat. Boleh tak kita ada mod 2 jawapan? Boleh. Boleh, tak ada masalah kan? Okay, so in this case, our mod would be 1 and 2. Okay, jangan confuse, jawapan kita would be value of X. Untuk mod, untuk median. Jangan pergi ambil nilai probability tu pula. Okay, ingat untuk median, untuk mod, your answer must be based on value of X itself. Cara kita nak cari tu je baru kita tengok kat bahagian probability. Okay. Settle example 6. Dah, boleh proceed? Dah, okay. Settle. Exercise saya skip buat sendiri. Okay, kita pergi seterusnya example 7. Okay, kalau tadi dia dah bagi function siap-siap, sometimes dalam soalan dia tak bagi function, dia bagi situation. Kita sendiri yang kena munculkanlah probability tu apa. Okay, so example 7 we have a fair dice is rolled. Dia tak cakap apa-apa pasal die tu, maksudnya kita tahulah ini dadu yang normal. Okay,
if X, so event kita nama dia X, represent number on the dice, show that X is a discrete random variable. Kita kena buktikan this is discrete random variable. Okay. Next baru kita jawab soalan tu lah. Find probability of X greater than 3 and then in between 1 up to 5. Okay. So, kalau jumpa je perkataan suruh show discrete random variable, maksudnya in other words dia nak suruh awak buktikan summation of all probability must be equal to 1. Itu je sebenarnya. Kita kena buktikan hasil tambah semua probability mesti dapat 1. Okay. Maksudnya sekarang kita kena listkan all probability in this event. Event dia tadi cerita pasal number on the dice. Okay. Sama macam tadi, bila situation macam ni, paling senang kita buat table lah. Okay. So table kita sekarang would be 2 rows only lah. Kita nak probability, kita tak nak cumulative, so tak buat cumulative tu. Kita start dengan X and then we have probability of X equal to X. Okay. So, bila kita baling dadu, you roll a dice, nombor berapa awak boleh dapat? 1 sampai 6. Very good. 1 up. Itu paling normal kan? So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 and last one would be 6. Okay. And then how about the probability for each case? So kalau kita baling dapat 1, probability dia akan jadi 1/6. 1/6. Good, because it's fair dice. Dia tak ada cerita benda lain kan? So kat situ 1/6. And then untuk 2? 1/3. 1/3. Kenapa? 1/6 ke? 1/6 juga. Untuk yang ni? Sama je probability dia. Okay. Jangan confuse dengan nombor. Kita nak dapat nombor 2. Nombor 2 tu kalau kat dadu ada berapa side je? Ada 1 side je kan? 1 side je. Sebab tu dah from 1 side out of 6 sided yang kita ada kalau kat bahagian dadu. So probability dia 1/6 lah. Bukannya nombor tu awak buat 2 bahagi 6 dapat 1/3. Sama juga dengan nombor 3 ni. Kalau kita baling dadu, kat atas dadu tu ada 1 je face yang ada nombor 3. So 1/6 juga and the list goes on lah. So setiap satu ni kita punya probability will be 1/6. Yang ni okay? Okay. Alright. So after that baru kita buktikan hasil tambah probability dapat 1 ke tak. So summation of all probability. Now we have 1/6 and then benda tu berulang for 6 times. Tunjuklah awak tambahkan setiap satu probability yang ada. And then all together akan dapat 1. So buatlah conclusion. So this is discrete random variable. Okay. Dah settle table, baru kita boleh jawab soalan. So first one, we have to find probability of X greater than 3. Okay, so if it's greater than 3, 3 ni kita nak ke? Tak. Kenapa kita tak nak 3? Kenapa Dia nak kita 3 tu? Greater, dia tak ada equal sign kat situ. So more than lah kan. So kita akan ada 4, 5, 6. Ada 3 case kat situ. So list kan maksudnya if it's greater than 3, we want to find probability when X equal to 4 plus when X equal to 5 plus when our X is equal to 6. Ada 3 cases. And then list down the probability for each cases. So since we have the same probability, tambahkan je lah 1/6 plus 1/6 plus 1/6. Dapat berapa tu? Mana betul? Kita dapat half kat situ. Okay, good. Okay, next one. We want to find probability in between 1 up to 5. So, 1 tak termasuk, 5 pun tak termasuk. Means that we want to find probability X equal to 2
plus when our x is equal to 3 plus when our x is equal to 4. 2, 3, 4. Sebab 1 tak nak, 5 pun tak nak. Same as before, kita ada 3 cases and then you list down each probability. Kat sini dia dah jadi senang sebab probability dia sama je. And then our final answer also would be half. Dah. Okay. Boleh proceed? Boleh. Boleh. Okay, kita pergi seterusnya. Example 8. So we have the probability distribution function given by kx squared when our x is 0 up to 4. So find the value of constant k and then obtain the probability below. Okay. So first step, apa kita nak buat kalau jumpa soalan macam ni? Tadi kita dah buat banyak kali dah ni. Apa dia? Buat table, okay. Sorry, lambat dia pick up sikit. Alright, construct your table, good. So itu benda pertama awak patut buat. Okay, kita buat table. And then we have x and our probability. Okay. Table tu, tunjuk table je dah cukup. Awak tak payah tunjuk satu-satu value tu awak ganti. Dia faham dah, awak dapat reti kat situ. So we have 0 up to 4. Alright. So when our x equal to 0, probability dia dapat berapa? 0. Okay. If it's 1, K. next one. 4K. After that, 9K. and then last one. 16K. Okay, thank you. Masukkan je satu-satu Harap ni tak ada masalah lah ni ha. Okay, x squared ni ada. Masukkan je satu-satu. Okay. And then, macam mana kita nak cari constant k sekarang ni? Kita dah ada probability semua dah. Equals to 1. Total K equals to 1. Yes, very good. Ingat properties tadi. Summation of all probability must be equal to 1. So, tambahkan setiap satu, tunjuk mesti equal to 1. So, we have k plus 4k plus 9k plus 16k equal to 1. And then simplify, dapatlah value k. Dapat berapa tu? 1/30. Good. Alright, so our k would be 1/30. Senang je nak jawab je kat situ. Okay, settled. Next, kita kalau rasa tak nak confuse, boleh buat table baru, gantikan setiap satu k yang ada. Saya buatlah. Sebab tadi table kita dalam sebutan k kan. Nanti kan awak pergi bagi jawapan dalam sebutan k pula. Untuk next part tu. Saya tambah lagi satu row kat bawah tu. Sekarang ni k tu kita ganti terus siap-siap. Dia still probability. Alright, so we have 1/30. Lepas tu 4/30. Jangan tulis 4/30, simplify. Dapat 2/15. 2/15. And then we have 9/30. So kat situ 3/10. 3/10. Last one 16/30 akan dapat 8/15 kan? Okay. So sekarang baru kita boleh jawab soalan seterusnya. Okay. Next one, we want to find probability of x equal to 1 or x equal to 4. Okay. Hati-hati kat sini ada word or. Right. So awak dah belajar dah sebelum ni. Kalau or ni sebenarnya proses kita, operation dia akan jadi apa? Kalau or. Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Tambah. Tambah, good. Alright, so basically we want to find probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 4.
Itu cara kita nak translate dia. Kalau soalan tu keluar N, saya tambah soalan kat sini. Probability of X equal to 1 and X equal to 4. Kalau dia keluar perkataan N, maksudnya dia nak suruh apa? Darah. Dia nak suruh darab, good. Ni kena ingat-ingat lah. Biasakan dengan term-term yang ada. Okay. Kita sambung balik tadi. Kita nak cari X equal to 1. So X equal to 1 would be 1 over 30. X equal to 4 would be 8 over 15. Dapat berapa jawapan tu? 17/30. Okay. 17 over 30. Dah ke? Diam tanda dah kot. Dah Boleh saya pergi seterusnya? Dah. Okay, next kita nak cari probability absolute value of X minus 2 less than 1. Tiba-tiba ada modulus pula kat situ. So jangan gelabah, korang dah terror dah benda ni sebenarnya. Kalau ada modulus, macam mana kita nak buka modulus? Plus minus, good. So kita akan ada, it's in between of negative 1 dengan 1. Sebab kita buka kat situ dia ada plus minus. So satu side jadi negatif, satu side jadi positif. Okay. After that kita simplify. Sebab dalam bentuk macam ni, range ni nampak tak normal kan? Sebab ada X minus 2 in the middle. Kita punya range normal ya, mesti ada X sorang-sorang je kat tengah tu. Okay. So macam mana saya nak hilangkan negatif 2? Yang tengah ni, daripada X minus 2 saya nak jadikan X. Good, kita jadi tambah 2. So bila tengah-tengah tambah 2, kiri dengan kanan kena follow the same process lah. Each number tu kita plus 2. So we have it's actually between negative 1 up to 3. Kenapa negatif 1 pula? Negatif 1 tambah 2. 1 lah, sorry. 1 up to 3. Okay. So from 1 up to 3. So sebenarnya kita mencari probability siapa? Yes. Probability of X equal to 2. Sebab dia between. 1 tu kita tak nak, 3 pun kita tak nak. Maksudnya satu case yang kita nak. Probability X equal to 2. So probability of X equal to 2 based on our table would be 2 over 15. Yeah. Dah ke? Dah. Okay. Kita proceed. Boleh? Saya proceed seterusnya. Boleh. Okay. Next one. Example 9. So, the cumulative distribution function of a discrete random variable is shown as below. Dia dah bagi table cantik kat situ. Soalan kita nak probability, and then median dengan mode. Okay. So, ini pattern soalan lah. Soalan boleh dia bagi probability, tadi P, kita kena cari cumulative. And it can goes the other way around. From cumulative, we have to find the probability. Okay, step kita first sama je. Kita construct table. Kalau masa exam ingat, salin balik table ni satu-satu. Jangan contohin dalam kertas soalan je. Ini markah ni nak tunjuk penentu awak betul ke tak betul. Okay. And then row kita sekarang kita tambahlah pula untuk probability. Okay. Kalau tadi kita nak dapatkan cumulative, kita kena tambah. Sekarang from cumulative nak turun pergi probability, our process is the other way around. Maksudnya kita kena tolakkan dia. Alright. So, same step as before, kita kena tolak orang sebelum je. So, kita start dengan first case when our X is equal to 1, F tu 0.2. So, 0.2 tak ada orang sebelum. Kat sini akan jadi 0.2 lah. Okay, next. 0.32 minus 0.2. Tolak je orang sebelum. Dapat berapa kat situ? 0.32 tolak 0.2.
0.12, okay. Next one, 0.67 minus 0.32. Jangan tolak sampai habis tau, tolak orang sebelum je. Jangan tolak jauh-jauh. 0.67 tolak 0.32. 1.35. 0.35, okay. Next one, 0.9 minus 0.67. 23. 2, 3. And then last one, 1 minus 0.9. Kita akan dapat 0.1. Okay. So jangan salah tolak Ingat tolak orang sebelum je. So ni tolak orang sebelum. Ni tolak orang sebelum. Jangan tolak lebih-lebih pula nanti muncul yang negatif. Okay. And then macam mana kita nak buktikan agak-agak probability yang kita cari semua ni betul? Nak check. Macam mana kita nak check probability yang awak dah cari setiap satu ni betul? Pada jadi satu. Yes. Make sure awak try tambahkan semua sekali. Dapat 1. Kalau tambah semua sekali tu dapat 1, maksudnya probability awak dah betul lah tu. Kalau tambah tak dapat 1, terlebih atau terkurang, then you have to check back lah. Sebelum awak jawab soalan lebih jauh nanti awak mengarut, baik awak check balik probability awak something wrong dah tu. Okay. So kita nak jawab part A. We want to find probability exactly 3. Dia betul-betul dekat 3. So berapa jawapan dia? 0.35. Yes, good. Ini ada terus straight away kat situ. Jangan salah ambil lah. Make sure awak ambil P. Soalan minta P, ambil P. Soalan minta F, ambil F. Alright, so we have 0.35. Moving on, next one. Probability X greater than 2. Lebih daripada 2. So kita nak X equal to 3 plus X equal to 4 plus X equal to 5. Based on our table itself kan, ada 3 case ni. Lebih besar daripada 2. 3, 4, 5. So now list down each probability. So we have 0.35 plus 0.23 plus 0.1. Dapat berapa? 0.68. 0.68. Okay. Next. From 2 up to 4. So 2 kita nak ada equal kat situ. Included. Plus 3. Plus 4. Miss, yang B tu 0.68. 0.68. Oh sorry, thank you. Betul kan? Okay. Alright, tadi apa? Okay. C. Sama From 2 up to 4. Alah, sabar. Kejap, belum tulis. 0.12 plus 0.35 plus 0.23. Dapat berapa? 0.7. 0.7. Okay. Next one, kita nak cari median. Ingat tadi, kalau median je kita mesti pakai satu formula yang dia cakap. Apa dia formula tu tadi? F M equal to 0.5. Okay. So ingat, jangan salah tengok. Fokus kat bahagian F. Row F ni cari 0.5 dekat mana? Ada 2 dan 3. Antara 2 dengan 3? Kat mana? Okay. Ini 0.2. Belum sampai kan? Next 0.32. Belum sampai lagi 0.5. Next 0.67. Maksudnya 0.5 dekat mana? Kat 2 ke kat 3? 2. Kat 2? 3. 2 ke 3? Okay. Dia macam tak dibaca je. Okay, ingat. 0.2 ni maksudnya 0 up to 0.2. Next, 0.21 up to 0.32. Itu cara kita nak baca. Next, 0.33 up to 0.67. So 0.5 ada kat mana? 0. Dekat 3. Yeah, so our median would be 3. Okay, next one, E. We have to find the mode. So mode tu tadi kena ingat based on our notes would be highest. Highest apa? Probability. Highest probability. So highest probability kat sini berapa? 3.
Kat situ kan, highest probability kita 0.35 means that our mode would be also 3. Okay. Dah ke? Sudah. Okay, kita Dah. pergi last Dah. example. Example 10. Okay, so the cumulative distribution function given as the table below, find the probability distribution function. Okay, so daripada F ni cumulative, dia nak suruh cari probability pula. Okay, so sama macam tadi. First kat dalam table ni, construct cantik-cantik. Tambah satu row untuk probability. Lepas tu kita tolakkan satu-satu. So start from the first one. So we have 0.05. Probability yang kedua dapat berapa tu? 0.3 tolak 0.25. Okay, next one. 0.3. After that, 0.15. okay, and then last one. 0.25. Alright, thank you. Settle each probability. Then to recheck, to make sure, to ensure everything is correct, awak check lah balik. Make sure awak tambah semua sekali, mesti dapat 1. Okay, soalan kita nak function probability. So, function untuk P. Ingat lagi sekali, kalau function je, jawapan kita mesti dalam bentuk piecewise. Okay, so start dengan tajuk probability of X equal to X. And then kita list down all the probability. Okay, most of the time kita akan buat in ascending order lah. Okay, so kita ada 0.05 when our X equal to 1. Yang seterusnya 0.15. After that we have 0.25. So careful here, for 0.25 tu dia ada dua case. So kat situ kita tak payah tulis dua kali. So X, salah pen kejap. So that is when our X equal to 2. Lepas tu buat koma je, 5. And then last one kita ada 0.3. When Miss, our X equal to 3. kenapa tak start dengan 0? Kenapa tak start dengan 0? Ada 0 ke kat bahagian probability? Yang ni probability tak perlu. Yang mesti start dengan 0 Yes. tu bila dia cumulative. Okay, Miss. Okay. Kalau probability, kita cukup macam ni je. Dia probability, lepas tu koma, lepas tu kita tulis je X sama dengan berapa. Dia berbeza sikit bentuk dia. Kalau cumulative, yang baru mesti mula dengan kosong, mesti stop kat 1. Okay. Ada soalan lain? Saya tulislah side by side kot. Saya tambahlah. Saya tulis macam mana nak tulis untuk cumulative pula so that awak tak confused. Okay. So kita ikut tadi. So kalau cumulative mesti mula dengan kosong. So X less than 1. Next one 0.05. 1 up to 2. 0.3. 2 up to 3. 0.6. 3 up to 4. 0.75. 4 up to 5. And then last one 1 when it's at least 5. Okay. So inilah dua benda bezanya antara probability dengan cumulative. Kalau probability kita list down macam ni je, X sama dengan berapa dah cukup. Kalau cumulative, dia mesti yang ikut syarat tadi lah.
Mula dengan kosong, stop dekat 1, and then X kita tu dia tak boleh equal. Dia mesti dalam bentuk range tu. So hati-hati tengok soalan minta apa. Probability ke cumulative. Okay. Okay. Alright. So ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada kita stop kat sini hari ni. Kita jumpa lagi esok. Alright, thank you class. Thank you, Miss.